Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap semua dah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan sambung kepada subtopik seterusnya iaitu 6.2 berkenaan dengan sisi 4 kitaran. Seperti yang anda dapat lihat, ada dua standard pembelajaran kalau diizinkan untuk kita kuasai pada hari ini. Kalau sempatlah berkesempatan tetapi kita masih lagi dalam bab 6 iaitu berkenaan dengan sudut dan tangent dalam bulatan. Baik, tanpa buang masa, saya harap dalam kelas sebelum tu anda dah boleh kuasailah ada mana-mana pembetulan yang saya minta awak betulkan, dah boleh betulkan. Saya dah semak mana yang hantar. Okey, baik. Sekarang kita akan mulakan dengan mengenali dahulu apa yang dimaksudkan dengan sisi 4 kitaran. Sebab kalau kita tak kenal, mustahil lah untuk kita tahu ciri-cirinya. Jadi kita kena kenal dahulu. Okey, sekarang kita base kepada ini, istilah sisi 4 kitaran. Okey, sisi 4 kitaran. Itu dahulu. Yang pertama, sisi 4. Sekarang saya nak tekankan, ada dua perkataan sisi 4 dan juga segi 4. Seringkali pelajar tersalah sangka, dia ingat sisi 4 dan segi 4 tu adalah dua benda yang sama. Tidak, bila kita kata sisi 4, bermaksud ada 4 bucu. Maksudnya dia tidak semestinya suatu bentuk yang sekata tepat. Ini contoh sisi 4 kalau kamu perhatikan. Okey, sekarang saya lukiskan segi 4. Okey, ini adalah segi 4. Segi 4 adalah merupakan cabang kepada sisi 4. Maksudnya semua segi 4 memang sisi 4. Tetapi tidak semua sisi 4 adalah segi 4. Maksudnya apa? Segi 4, setiap bucu sudutnya itu adalah sudut tepat, iaitu 90 darjah. Okey. Tetapi sisi 4, dia ada 4 bucu. Okey, tapi sudutnya itu bukanlah semestinya sudut tepat. Itu beza keduanya. Itu kalau saya tak tekankan, ada pelajar yang silap. Okey. Sebab, contoh kalau soalan namakan bentuk nombor 2 ni, kalau pelajar dia tulis sisi 4, dia salah. Okey, segi 4 namanya. Okey, segi 4 tu nanti ada dua, segi 4 tepat dan segi 4 samalah. Okey, jadi apabila kita dalam subtopik sisi 4, itu bermaksud kita merujuk kepada bentuk yang ini, yang mengandungi 4 bucu. Okey, so pemahaman yang pertama, sisi 4 mesti ada 4 bucu. Kitaran, ni perkataan kitaran. Maksud kitaran ini, sisi 4 ini terletak di dalam bulatan. Okey, sebab itu kita ada perkataan kitaran. Jadi contohnya kamu tengok ni, gambar rajah ni. Dan syaratnya adalah setiap bucu sisi 4 itu kita nampak ada P, Q, R dan S berada di atas lilitan bulatan. Nampak Ini paling penting sebab dalam kelas yang lain saya minta kamu kenal pasti mana satu sisi 4 segi 4, dia dah silap. Dia terlepas pandang. Perkara pertama anda perlu lihat, adakah setiap bucunya di atas lilitan. Ini kita kenali sebagai lilitan. Yang bulat tu ni lilitan bulatan. Setiap titik mesti berada di atas lilitan. Okey, baik, kita tengok contoh 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar rajah. Yang mana antara kelima-lima tu adalah merupakan sisi 4 kitaran. Sekarang kita tengok nombor 1. Adakah nombor 1 sisi 4 kitaran? Yang ini, please take note, saya kata yes, dia sisi 4. Tetapi dia bukan sisi 4 kitaran. Kerana apa? Bucu D berada di luar bulatan. Nampak? Dia tidak berada di atas lilitan. So, nombor 1 bukan sisi 4 kitaran. Nombor 2, kita lihat. Adakah dia sisi 4 kitaran? Lihat setiap bucu. Adakah dia di atas lilitan? Ya, maka ini adalah sisi 4 kitaran. Perhatikan nombor 3. Ya, dia sisi 4. Pandai bezakan sekarang bila saya kata sisi 4, ya, cikgu dia sisi 4. Tetapi cikgu dia bukan sisi 4 kitaran.
Kerana apa? Kamu lihat salah satu bucunya tidak berada di atas lilitan. Dia berada di pusat sini. So, ini bukan sisi 4 kitaran. Okey? Beralih kepada nombor 4. Sisi 4-nya PQRS. Adakah dia sisi 4 kitaran? Ya, sebab dia di atas lilitan. Sekarang saya tanya yang terakhir. Nombor 5. Adakah dia sisi 4 kitaran? Siapa boleh jawab? Nombor 5. Adakah dia sisi 4 kitaran? Siapa boleh jawab? Ya atau bukan? Nombor 5. Sisi 4 kitaran, ya bukan? Saya tengok ruangan chat, ada jawapan tak? Bukan. Yes, good. Okay, saya ingatkan awak unmute tu. Saya tunggu awak bercakap. Rupanya tak dalam ruangan chat. Yes, betul. Nombor 5 bukan sisi 4 kitaran kerana satu bucu bagi sisi 4 itu tidak berada di atas lilitan. Dia berada di pusat. Okay, so kita dah kenal lah. Mana satu sisi 4 kitaran, mana satu bukan. Next. Apa yang kita perlu tahu adalah sudut bertentangan yang berada di dalam. So, contoh, apabila ia sisi 4 kitaran. Ingat yang mana yang bukan tu kita tak boleh nak terus sambung kepada B. Yang mana yang bukan tu dia dah stop sampai situ. Tak ada dah kita nak kaji sudut bertentangan ke apa ke tak. Yang mana yang ya saja. Contoh yang 5 ni, nombor 2 dengan nombor 4, kita boleh kenali pula sudut bertentangan. So, apa yang dimaksudkan dengan sudut bertentangan? Dalam sisi 4 kitaran ada 4 sudut bucu kan? Jadi, contoh kita ada sudut yang ni, bertentangan maksudnya yang bertentangan dengan P iaitu R. Sebab itu, saya suka untuk pelajar sentiasa kalau ada sisi 4 kitaran terus sahaja tanpa fikir panjang buat garis bersilang macam ni. Supaya kita dah tahu mana pasangannya. Pasangan yang dimaksudkan adalah sudut bertentangan. Kita terus buat macam ni supaya kita tak tertukar pasangan. Ingat yang bertentangan ke sana. Okay. Okey. Seterusnya, jangan pula tersalah pasangan. Contoh P dan S bukan bertentangan. Dia adalah bersebelahan. Sekarang kita hanya kaji bertentangan. So, kalau saya nak tulis pasangan. Ingat bertentangan ni dia mesti pair. Berpasangan Jadi, kalau dia suruh nyatakan sudut bertentangan yang wujud. Maksudnya yang nombor 2 ni kita lihat. Terus kan saya kata buat garis silang macam ni kan. Supaya kita tak tertukar pasangan. Okey, kita nyatakan pasangan pertama kita nampak D dan F. So, cara kita nak tulis adalah sudut kan. Sudut ada cara penulisan kita buat simbol macam ni. Ini simbol bagi sudut. So, oleh kerana dekat sini D, kita boleh buat dia sudut D. Pasangan dia dan sudut F. So, ini adalah pasangan sudut bertentangan yang pertama. Dalam sisi 4 kitaran akan ada 2 pasangan. So, satu lagi E dan G. So, cara kita tulis sudut E dan sudut G. Okey? Begitu juga dengan nombor 4. So, tanpa buang masa, kita terus sahaja tulis garis silang macam ni. Lukis. Okey? Dan cara kita nak menulis, kita nampak P dan R. So, kita boleh tulis sudut P dan sudut R. Okey. Yang kedua, pasangan kedua, sudut Q dan sudut S. So, yang mana yang saya pangkar tadi, itu bukan sisi 4 kitaran. So, tak perlu dah nak nyatakan sudut bertentangan. Tak ada kaitan. Okey. So, saya harap jelas di situ di mana kita dah kenali sisi 4 kitaran dan kemudian kita dah belajar sudut bertentangan. So, saya harap di situ jelas. Okey. Sekali lagi, kalau ada yang tak jelas, tolong bagi tahu. Saya akan ulang semula. Okey, so sekarang jom kita cuba buat uji minda 6.2A. Kita tengok soalan yang pertama. Kita perhatikan
A, dia suruh kenal pasti mana satu sisi 4 kitaran. Baik, kalau perhatikan di sini, untuk uji minda ni, dia agak tinggi sedikit sebab dia dah ada gabungan. So, kalau kamu perhatikan gambar rajah nombor 2, 3 dan 4 dekat situ, dia dah ada beberapa bentuk dekat dalam bulatan. So, jangan risau. Pada satu-satu masa hanya fokus kepada satu bentuk. Baik, nombor 1 tu dia agak mudah lah. Okay, so dia bukan sisi 4 kitaran kerana P tu tidak berada di atas lilitan. Kalau dia tanya kenapa, awak cakaplah kerana bucu P tidak berada di atas lilitan. So, saya buat cross menandakan dia bukan sisi 4 kitaran. Okey, kita bergerak kepada nombor 2. Kalau awak perhatikan nombor 2 ni, dia ada lebihan garisan. Lebihan garisan E ke G ni. Tapi, kita sebenarnya tak pandang pun garisan tu. Garisan tu saja je nak mengelirukan awak. Fokus kita hanyalah kepada sisi 4 kitaran. So, sisi 4 kitaran bucunya adalah E, D, E, F dan G yang ini. So, kita anggapkan garisan yang di tengah tu ibarat macam tak wujud. Dia hanya nak uji kamu sahaja. Adakah kamu terkeliru dengan garisan tersebut? So, kita just fokus yang saya boldkan ini saja. Itu adalah sisi 4 kitaran. Okay? So, adakah dia sisi 4 kitaran? Ya, sebab semua bucu-bucu yang saya tanda ini berada di atas lilitan. So, saya tanda dengan tik dekat sini. Okay, menandakan dia adalah sisi 4 kitaran. Okay, yang ketiga. Kalau kamu perhatikan, kalau kita nak abaikan yang ini, kita tak nampak pun sisi 4 kitaran. Dia berbeza dengan soalan nombor 2. Kalau soalan nombor 2, kita abaikan garisan di tengah. Tapi untuk gambar rajah nombor 3, kita tak boleh abaikan kerana kalau kita ambil yang luar sahaja, dia tak akan membentuk sisi 4 kitaran. Tetapi sekiranya kita mengambil kira garisan ini, kalau kamu perhatikan, kita dah membentuk dua sisi 4 kitaran. Ini yang pertama. Okey, ini bucunya. Okey. Yang kedua adalah di bawah sini. Maksudnya kita tengok secara berasingan. Ada dua sisi 4 kitaran dalam satu bulatan. Boleh? Tak ada masalah. Ia boleh berlaku. Okey. Jadi di sini ada dua sisi 4 kitaran. So kita tanda right. Okey. Yang keempat. So yang keempat ni pun sama. Pada satu-satu masa kita akan ambil kira adakah kita perlu lihat garisan-garisan tambahan itu sebagai salah satu sisi dalam sisi 4 kitaran. So contohnya dalam bentuk ini. Kita nampak dengan mengambil kira garisan ini, dia akan membentuk ada segitiga di sini. Ada segitiga di bawah sini, betul tak? Tapi kita tak tengok yang itu sebab fokus kita hanya sisi 4 kitaran. Iaitu yang ini. A, B, D dan E sahaja. Okey? So yang lain kita anggap macam tak ada, tak wujud. Sebab soalan itu hanya nak menguji kamu sahaja. So ini sahaja. Kita cek balik. Ada lagi tak sisi 4 kitaran? Sebab ingat dalam satu bulatan tidak semestinya hanya ada satu. Contoh dekat gambar rajah 3 ada dua sisi 4 kitaran. Kita pastikan double check ada lagi tak. Okey, so kita dapati hanya ada satu sahaja sisi 4 kitaran untuk nombor 3. So yang ini kita right lah. Okey, bila kita dah right, pastikan kita kenali mana dia sisi 4 kitaran. Okey, D. Nyatakan sudut bertentangan. So sudut bertentangan yang nombor 1 tu tak ada sebab dia bukan sisi 4 kitaran. Okey, so kita mula dengan yang gambar rajah kedua. So ingat saya kata apabila sahaja awak dah kenal pasti sisi 4 kitarannya, terus buat garis bersilang tu. Sebab kita nak tahu dia punya pasangan kan. Kita terus buat garis silangnya. Okey, so contohnya dekat sini, terus sahaja, okay, saya guna pen berlainan warna. Warna hijau. Okey, terus sahaja buat garis bersilang macam ni. Sengit. Okey, saya harap awak pun adalah catatkan nota sedikit sepanjang kita membincangkan ni. Okey, kita buat garis bersilang begini supaya kita tahu pasangan. Pair dia mesti yang bertentangan. Jadi untuk yang nombor 2, okey, kita akan senaraikan dia. So kita mula dengan mana-mana pun tak kisahlah. Katalah saya mula dengan sudut D. Ingat cara menulis sudut macam ni. D pasangan dia dengan apa? Dia mesti berpasangan dan sudut F. Nampak? Bertentangan.
Dan satu lagi adalah sudut E dan G. Sudut G. Ni simbol bagi sudut. Okey, selesai untuk gambar rajah yang kedua. Okey, kita bergerak kepada gambar rajah ketiga. So, gambar rajah ketiga, make sure awak fokus dekat mana yang awak nak kaji. So, ada dua sisi empat. So, kita buat garis bersilang dahulu. Okey, so ada macam tu. Okey, so ada dua lah yang berkaitan kan. So, kita mula dengan yang pertama. Yang pertama sudutnya P dan K. Okey. Yang kedua sudut Q dan N. Okey, ingat lepas ni bila nampak simbol ni itu bermaksud sudut. So, itu baru gambar rajah sisi empat yang pertama. So, yang kedua pun samalah. Okey, sebab itu tujuannya, gunanya kita terus buat garis silang sebab kita dah tak nak fikir panjang, tak nak tersalah pasangan. Ni sudut L dan sudut N. Okey. Kemudian satu lagi sudut K dan M. Okey. Begitu juga dengan yang keempat. So, sama. So, ini saya tak perlu terang lah. Senang saja. Buat garis silang. So, kita nampak B dan E, A dan D. Okey. So, saya rasa dia adalah straightforward sahaja untuk bahagian yang pertama. Okey. Saya rasa tak ada masalah yang ini. Jadi, saya minta kamu catatkan, kalau tak ada buku modul di depan kamu tu, catatkan ini adalah latihan pengukuhan. Sekali lagi ingat, jangan anggap ia bebanan, ia adalah sebagai latihan untuk menguji kefahaman kamu. Kalau ada benda yang tak faham, tanya saya. So, muka surat 52, soalan A. Jangan risau, dia senang sahaja. Awak hanya perlu nyatakan dia sisi empat kitaran ataupun bukan. Kalau ya, tulis ya, sisi empat kitaran. Kalau bukan, tulis bukan. Senang sahaja yang tu. Make sure, saya kata tadi, pastikan setiap bucu sisi empat kitaran itu berada di atas lilitan. Ni lilitan mesti berada di atas lilitan. Kalau satu terkeluar macam tu, dia bukan. Okey, contoh, ni bukan. Kalau satu di dalam pun, dia bukan. Ingat, dia adalah sisi empat, tetapi dia bukan kitaran. Ni. Ni contoh bukan. Okey, yang ya tu dia mesti keempat-empatnya di atas sisi, di atas lilitan. Macam tu. Okey, sambung kita dapat sisi empat kitaran. Okey. So, selesai yang itu, kita bergerak kepada yang lebih penting, di mana apabila kita dah berjaya kenal sisi empat kitaran, so, kita mesti tahu nilai pula. Nilai sudut tadi kita cuma kenal pasti sahaja. Sekarang kita nak tahu nilai sudut. Okey, di dalam sisi empat kitaran. Baik, di sini seperti apa yang kamu nampak, saya menggunakan aplikasi GeoGebra supaya nak bagi kita lebih faham. So, oleh kerana dia berkaitan dengan bulatan, so saya bina bulatan. Okey, katalah ini bulatan saya. Dan kita tahu sisi empat kitaran dia ada 4 point atau 4 bucu di atas lilitan. Okey, so saya tanda di atas lilitan. Okey, katalah saya tanda macam tu. Dan setiap keempat-empat titik itu kita akan sambung untuk membentuk sisi empat. Okey. Alright. So, kita dah ada sisi empat kitaran. Kemudian kita dah kenali dalam sisi empat kitaran ada sudut bertentangan. Contoh dalam gambar rajah yang saya baru lukis ni. Pasangannya ingat terus buat garisan bersilang macam ni. Jadi, pasangan pertama B dan D. Okey. Oleh kerana sekarang kita nak mengkaji nilai, dalam aplikasi GeoGebra, dia boleh mengukur nilai sudut di B dengan tepat. Okey, tanpa menggunakan protector. Jadi ini bukan saya reka-reka nilai dia. Ini tepat berdasarkan bukaan sudut yang saya buat itu. Jadi di sini saya pilih angle iaitu sudut. Sekarang saya nak ukur berapa sudut di B. Okey. Okey, kalau kamu perhatikan terus sahaja automatik dia akan keluar nilai sudut B iaitu 107.2. Itu bukan saya reka. Itu memang
bukaannya. Dia automatik, dia boleh ukur. Kemudian satu lagi saya nak ukur sudut BD. Sebab B dengan D tu sudut bertentangan kan. Okey, saya nak ukur berapa agaknya nilai sudut DD. Alright, so nilai dia adalah, saya alihkan sekejap. Okey, 72.8. B 107.2. Sekarang saya nak minta kamu bantu saya, tolong tambahkan dua sudut ini. Berapa awak dapat? Okey, so sudut B dan sudut D ini adalah sudut bertentangan. Sudut bertentangan. Okey, sekarang saya minta kamu tolong kirakan untuk saya 107.2 tambah dengan 72.8 iaitu nilai setiap sudut tersebut. Okey, berapa jawapannya? Okey, Huixing dah dapat jawapan 180. Yang lain ada jawapan? Yang lain dah kira, adakah sama dengan Huixing 180? Sama tak? Saya harap ada sekali dengan kamu kalkulator sebab kita nak buat uji kaji. Sebab kita sama-sama buat ni. Bukan sekadar kita belajar teori saja. Kita nak membuktikan betul tak teori yang diterangkan dalam buku teks awak tu. Okey? Okey, so saya nampak ada jawapan Ellie 180. Okey. So, betul jawapannya, hasil tambahnya adalah 180 darjah. So, dari situ dia dah memberitahu kita bahawa hasil tambah sudut bertentangan nilai dia adalah sama dengan 180 darjah. Okey? Itu teorinya dan kita dah buktikan dia. Okey, sekarang saya nak buktikan satu lagi pasangan iaitu E dan C. Oleh kerana teori tadi dia kata sudut bertentangan 180. Sekarang kita test. Betul tak hasil tambah sudut E dan C 180? So, kita ulang perkara sama yang tadi kita nak ukur sudut. Okey. Kita ukur sudut E dahulu. Okey, so itu nilai E, 90.16. Okey, next kita ukur sudut C pula. 89.84. So, sekali lagi, tolong kirakan untuk saya hasil tambah dua sudut ini, berapa jawapannya? Okey, sekarang awak tambahkan dua pasangan sisi sudut bertentangan yang kedua pula. Okey, saya dah nampak jawapan. Huixing kata 180. So, dari situ yang lain pun saya harap awak turut kira sekali. So, dari situ kita dah buktikan ya betul bila kita tambah dua sudut bertentangan, nilai dia akan dapat sentiasa 180. Andai kata saya ubah mana-mana titik, contoh kalau awak tak percaya, saya boleh ubah titik ni. Nampak? Selagi dia di atas, okey, selagi dia di atas lilitan, kalau kamu tambahkan dua ni, kalau kamu lihat nilai dia berubah, nampak tak? Kan? Sebab itu saya kata saya tak reka nilai dia. Sebab bila saya adjust, dia akan berubah. So, bila kita ubah titiknya tapi dia masih berada di atas lilitan, so dia masih lagi sisi 4 kitaran. So, kalau awak tambahkan pun sudut bertentangan, tetap akan dapat 180 darjah. Okey? So, itu teori yang pertama. So, kita dah tahu dah. Hasil tambah sudut bertentangan 180 darjah dan kita dah buktikan melalui aplikasi GeoGebra ini. Okey? So, sekarang kita nak lihat kepada aplikasi teori tadi. Okey, so ini penerangannya lah. Kita dah buktikan. So, apa yang dapat dikatakan? Hasil tambah sudut bertentangan iaitu sudut X tambah Y dapat 180. Sudut P tambah sudut Q dapat 180. Okey, so make sure awak ingat.
Alright, so seterusnya kita nak buat latihan. Okey, jom kita cuba buat latihan contoh 9. So kita nampak di sini akan ada gambar rajah diberi. Sekali lagi ingat kata saya, jangan fikir panjang, terus buat garis bersilang supaya kita tak salah pasangan. Okey, so sekarang kita mulakan. Dia minta kita mencari X. Okey, so pasangan sudut bertentangan tadi teorinya apa? Hasil tambah dua sudut bertentangan adalah 180. Jadi kita buat itu dahulu. Okey. Saya tukar warna pen. Okey, so 104 tambah 8X sama dengan 180. Ingat yang ini tidak diberi dalam peperiksaan. So awak kena ingat sendiri. Oh, Cikgu Hidayah ajar. Sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran adalah 180. Okey, next kita nak cari X kan? X berada di sini, sebutan yang ini. Ingat, ini kemahiran penyelesaian ungkapan algebra ni. Jadi, kita akan turunkan sebutan yang ada X. So, 8X. Ingat jangan gopoh-gapah nak jawab soalan ni. Sama dengan sebelah kanan, tulis dahulu. Okey, yang tak ada kaitan dengan X ini, apa kita buat? Kita akan pindahkan ke seberang sana, sebelah kanan. So, sini tambah dia akan jadi tolak 104 darjah. Okey. So, 8X sama dengan berapa? Tolong kira untuk saya ni. 8X sama dengan? Kalau boleh unmute. X sama dengan? 180 tolak 104. Okey, good. 76. Memang awak tak nak unmute, tak nak. Mahal betul suara awak. Suara emas. 76 darjah. Betul, bagus. Tapi kena ingat. Okey, di sini tolong ingat sebab nanti ada latihan sebegini. Apa yang saya dapati, kelas lain dia stop sampai sini. Belum habis sebab kita nak cari X sedangkan ada lagi 8. So, kita turunkan X. Apa kita buat dengan 8? Kita akan bahagi 8 Sebab 8 dengan X tu darab. So, 76 bahagi 8. Ingat, belum habis sebab dia 8X bukan X. So, X sama dengan awak bahagi. So, awak akan dapat 9.5 darjah. Baru selesai. Ramai pelajar dia stop sampai sini. Belum siap soalan nak X. Okey? Kita bergerak kepada soalan B iaitu Y. So, perhatikan Y adalah pasangan sudut bertentangan yang ini. So, kita tahu teorinya 4Y tambah 98, kita akan dapat 180. Okey? So, sekali lagi kita nak cari Y. Y berada di sebutan yang ini. Nampak tak? Pada masa sama, awak tolong perhatikan kaedah saya. So, kita turunkan sebutan yang ada Y, 4Y. Okey? Sama dengan tulis yang memang dah ada sebelah kanan. Yang tak ada kaitan dengan Y ini, kita mesti pindah ke belakang ataupun sebelah kanan. Dengan cara kita tukarkan simbolnya, tambah jadi tolak 98. So, awak tekanlah kalkulator 180 tolak 98. Awak akan dapat 82. Right? Sekali lagi, belum habis sebab ini 4Y. Kita nak Y sahaja. Jadi, kita turunkan Y sama dengan 82. 4 dan Y tu operasinya darab. Ingat sebelah-sebelah darab. Bila kita pindahkan 4 ke seberang kanan, darab akan jadi bahagi. So, Y sama dengan 20.5. So, kamu nampak di sini aplikasi konsep hasil tambah sudut bertentangan untuk kita selesaikan pemboleh ubah yang dikehendaki. Okey, so itu pentingnya. Next, kita akan tengok latihan pula yang lebih complicated sedikit. Okey, sekarang kamu perhatikan kita ada beberapa gambar rajah. So, kita nak bincangkan soalan A dulu. Okey,
Make sure step pertama, kenal pasti sisi 4. Sebab kita dalam tajuk sisi 4. Mana sisi 4? Yang ini. Ingat saya kata kadang-kala ada garisan tambahan hanya nak mengelirukan kamu sahaja. Okey? So, itu adalah sisi 4 kitarannya. Jadi, kamu dapati sudut bertentangan adalah hasil tambah dua sudut ini dengan sudut yang sana. Nampak tak? Itu sudut bertentangan. Dengan kata lain, okey, awak perlu, contoh saya keluarkan sisi 4 kitaran tu kan. Okey, jadi sudut yang ni sebenarnya adalah 50 tambah 60. Dia saja je bahagi 2 nak bagi awak keliru kan. So, sebenarnya sudut itu 110 darjah. Kena tambah. Yang bertentangan dengan dia kan, saya kata tak payah fikir panjang, buat garisan bersilang macam ni supaya kita tak salah pasangan. Yang ini pula ada satu pemboleh ubah yang kita tak tahu, maka kita kekalkan 40 tambah X macam tu. Okey? Siapa tak faham dekat sini? Boleh tanya. Saya rasa jelaslah dekat sini kan. Sebab kita dah faham dah. Sudut yang itu tu adalah hasil tambah sebab dia dah bahagi 2. Jadi, konsep tadi, teori tadi, sudut bertentangan, hasil tambah dia adalah 180. So, apa kita buat? 110 darjah tambah, sekarang ini sebagai sudut bertentangan. Ambil sahaja semua, tambah X sama dengan 180. Jangan tanya pula saya, cikgu kenapa 180? Ini teori tadi kan? Kita dah buktikan tadi. So, sekarang di sini, kamu nampak kita nak cari X sahaja. Okey? So, turunkan itu sahaja. Berbeza dengan tadi ada 8X, ada 4Y kan? Tapi sekarang dia ada X. Senang sikit kerja awak. X sama dengan, tulis yang sedia ada sebelah kanan dulu. 180 darjah. Yang lain ni, kita akan pindah ke sebelah kanan. Dengan syarat kena tukar operasi. So, kamu nampak dua-dua ni tambah. Ni kalau tak ada apa-apa maksudnya tambah. So, kita bawa sebelah kanan dia jadi tolak 110. Tolak 40 darjah. Okey, tolong kirakan untuk saya berapa nilai X. Okey, berapa nilai X? Alright, Go Izin dah ada jawapan. Betul. 30 darjah. So, selesailah soalan A iaitu 30 darjah. Alright. Sekarang kita pergi kepada yang lebih complicated, soalan B. Right. Saya padam dulu yang ni. Saya harap yang tadi tu semua dapat faham Okey, jangan risau, awak follow step yang saya ajar. Kenal pasti dahulu sisi 4 kitarannya. Baik, sama juga untuk soalan B. Okey, sila kenal pasti sisi 4 kitarannya. Okey, so kita nampak, refer kepada gambar rajah ni. Sisi 4 kitarannya adalah yang ni yang saya bold. Okey, ini sisi 4 kitarannya. Jadi dari situ, dah saya ingat sikit. Tak apalah, awak faham kan? Okey, terus sahaja kita buat garis silang. Tak payah fikir panjang, buat garis silang. Aplikasi konsep yang kita dah belajar. Okey, katalah saya keluarkan sisi 4 kitaran tu, nampak nak lebih jelas kan? Okey, saya lukis semula. Cuma saya tak lukislah bulatannya Tapi kamu kena tahu sisi 4 kitaran itu berada di atas lilitan bulatan. So, sini 140. Okey, yang bertentangan. Saya lukis yang bertentangan yang ada nilai sajalah. Okey, so kita tahu katalah ini saya anggap sebagai A. Boleh tak kita cari A? Boleh kan? Sebab kita dah belajar tadi konsep hasil tambah dua sudut ini adalah 180. So, saya boleh buat 140 tambah A sama dengan 180 darjah. So, A 180 tolak 140 darjah. Maka A adalah 40 darjah. Right? So, saya dah dapat A sini, ini 40 darjah. Tapi, apa yang kita nak buat dengan 40 darjah sedangkan kita nak cari X? Okey, so sekarang ini dah bukan sahaja konsep sisi 4 kitaran. Dia dah masuk
kefahaman konsep yang lain yang awak dah belajar sebelum ni. Kalau kamu perhatikan X itu berada di luar, ya dia berada di luar. Cikgu, ni kan sisi 4 kitaran. Ya, sebab kita menggunakan konsep sisi 4 kitaran untuk dapatkan X. X berada di luar dan X merupakan salah satu bucu di dalam segitiga yang merah. Perhatikan, segitiga merah pula ada simbol ini. Bila simbol ini, ingat sekali lagi, dua sisi dia sama, kaki awak ada dua. So, nama lain segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Right? Perlahan-perlahan, slowly kita cuba fahamkan. Okey, dan kita perhatikan X itu berada di tapak kaki. So, ingat sekali lagi, saya selalu kata, kalau kaki kamu pakai kasut, tak pernah ada orang pakai kasut saiz berbeza. Maka, X dengan sebelah ini, sudut dia mesti sama nilainya. Dengan kata lain, kalau sebelah X sini pun mesti X. Okey? So, cara nak dapatkan X macam mana? Syaratnya kita mesti tahu sudut di atas segitiga itu. Okey? Dengan kata lain, saya lukis semula lah. Okey, ini segitiga sama kaki kan? So, ini X, ini X. Nak dapat X, syaratnya kita mesti tahu sisi ini berapa. Sudut ini berapa. Macam mana nak dapat? Itulah tadi gunanya kita buat cari nilai A. Sebab apa? Nilai A tu dekat sebelahnya. Ni 40 darjah. Sebelahnya. Maka kita nampak dia membentuk satu garis lurus. Jadi sebelah, of course, ini 140 darjah. Sebab full 180. Sebelah 40, maka sebelah lagi adalah 140 darjah. So, untuk dapatkan satu sudut di satu bahagian, so kita dah tahu suatu segitiga nilai total sudut 180 darjah. Bila kita tahu sebelah sini 140 darjah, kita tolakkan dan kita divide. Bahagi dengan 2. Sebab apa kena bahagi 2? Sebab dia adalah segitiga sama kaki yang mana dua kakinya sudutnya adalah sama besar. Kita nak tahu satu bahagian. So, kita bahagi. Okey, jadi sorang tolong kira untuk saya berapa nilai X. Berapa nilai X? 180 tolak dengan 140 bahagi 2. Berapa nilai X? 110, betul 110. 180 tolak 140. Bukan tolak 40, tolak 140 dan bahagi dengan 2. Hushing kata 20. Yizin, cuba kira semula. Betul tak awak dapat 110 tu? Yang lain? Ada jawapan lain? Berapa jawapannya? 180 tolak 140 bahagi 2. Saya nak tengok jawapan lain. Okey, Iskandar dapat 20. Nampaknya Iskandar dan Huishing sama. Cuba Yizin pula kira semula. Dapat berapa? Mungkin yang lain nak jawab? Idham ke? Siapa ada lagi ni? Saufik ada. Yongli ada. Ramai ada ni. Berapa jawapan awak? 180 tolak 140 bahagi 2. Sebab kita ada dua jawapan yang berbeza ni. Setakat ni dua orang beri jawapan yang sama iaitu 20 darjah. Yang lain? Tak ada jawapan. So, kita berpandukan kepada 3 orang ini sajalah. Okey, tak apa. Jawapan yang sebenar adalah 20 darjah. Okey. So, ingat sekali lagi, kita mesti berpandukan kepada di mana tempat yang kita nak cari. So, ingat 40 darjah itu adalah di sebelah sini. Maka yang X tu dia berkaitan dengan segitiga. Sudut yang ini adalah 140 darjah. So, 180 tolak 140 bahagi 2, awak akan dapat 20 darjah. Betul jawapannya.
Okey? So, itu untuk latihan yang berkaitan dengan nilai sudut bertentangan. Okey. So, sekali lagi, sila tandakan modul untuk latihan pengukuhan muka surat 53 soalan B. Okey, cuba buat Okey, dah siap tanda, kita bergerak kepada yang terakhir, iaitu sudut peluaran bertentangan. Tadi di dalam di dalam. Di mana kalau di dalam kita refer kepada yang dekat dalam sisi 4 kitaran. Yang ini di dalam. Sekarang yang di luar, yang dimaksudkan dengan yang di luar adalah, okey, sekarang perhatikan, saya akan bina bulatan. Okey, dan sekali lagi dia mesti ada titik di atas lilitan. Okey, cumanya apabila ada mana-mana titik yang kita sambungkan, ada garisan yang berlebihan. Garisan tu berlebihan. Okey, yang lain taklah. Yang lain macam biasa kita sambung. Okey, tengok betul-betul Okey, so ini adalah sisi 4 kitaran kan? Dan sekali lagi saya kata, tak nak fikir panjang. Walau apa pun yang berlaku, kita terus sahaja buat garis bersilang begini. Okey, buat garis bersilang. Ni saya tak dapat tunjuklah sebab ni di atas aplikasi GeoGebra ni. Okey, jadi kamu ambil pensel terus buat garis bersilang. Dan saya boleh tulis dekat sini, pasangan sudut bertentangan adalah yang di dalam sudut C dan sudut D. Okey, ni pasangannya. Tetapi bila kita refer kepada peluaran, bermaksud C dan D bertentangan yang di luar. Yang di luar maksudnya yang ini. Okey, sekarang saya ambil ukuran sudut. Okey, perhatikan betul-betul yang mana yang saya ukur. Okey, saya ukur sudut C. Okey, kemudian okey, peluaran yang bertentangan yang dimaksudkan adalah okey. Okey, sana. Nampak tak? Itu peluaran. First, ingat kita cari sudut pedalaman bertentangan, peluaran di sebelahnya. Peluaran di sebelahnya. Tengok cursor saya So, kena make sure kamu betul-betul kenali mana satu sudut yang kita refer. Adakah pedalaman di dalam ataupun peluaran. So, satu lagi adalah di B dan E bertentangan pedalaman luar sebelah. Okay, so B dengan sebelah. Tengok yang saya ukur. So, apa yang berlaku? Awak lihat kepada nilai dia. Nilai sudut DC 86.29 kan? Awak tengok nilai di D. Juga 86.29. Sama, betul tak? Apa berlaku kalau saya pindahkan titik ini? Saya pindah. Okey, saya gerakkan titik B. Nampak? Okey, walaupun saya gerakkan bukaannya double lainan, kamu dapati nilai sudutnya itu masih sama. Nampak? 71.6, 71.6. Okey, sekarang saya cuba ukur pasangan yang kedua. Ni pula, B dengan E dekat luar. Saya letak satu titik dekat luar. Okey, kita nak uji betul ke tidak ni. Apa yang Cikgu Hidayah cakap ni. Ke Cikgu Hidayah menipu je ni. Okey, kita tengok betul ke tidak. Kita nak ukur sekarang sudut B. Okey. Ingat aplikasi ini bukan direka. Dia adalah tepat berdasarkan apa yang kita lukis di atasnya. Okey, so saya pindahkan supaya dia lebih jelas. Okey, ni nilai dia. 101.68. Sekarang saya akan ukur di bahagian luar. Ingat mesti betul pasangannya yang di luar di sebelah sini. Okey. Okey, so itu nilai dia. Apa yang awak dapati? Nilai dia 101.68 sama. Nampak tak? Kalau tadi di sebelah dalam nilai dia hasil tambah 180. Tapi yang di sebelah nilai dia akan sama. So ini lebih mudah, lebih straightforward. Sebab kita tak ada jalan kerja. Bila awak tahu nilai ni,
Maka kalau ditanya di luar, terus sahaja ambil nilai yang di dalam. Okey? So saya harap di situ clear lah. Cuba kita tukar, pindahkan titik ni. Saya pindah. Awak perhatikan nilai yang berubah tu Nampak tak? Dia ikut berubah, sama. Saya pindahkan. Dia tetap akan sama pasangan ni. Saya ubah yang ni. Dia tetap sisi 4 kitaran. Tapi nilai dia berubah, dia akan sama. Sebab dia adalah pasangan sudut perluaran bertentangan. Okey? So saya harap di situ jelas teorinya. Okey, sekarang kita nak tengok latihan Okey, sekarang ini adalah penerangan tadilah. Nampak tak? Ini yang bertentangan, luar dia nilai sudut theta dengan A sama. Okey, kita tak nak buang masa, terus tengok kepada soalan. Okey, ini saya ambil daripada modul muka surat 53 soalan 1 Okey, so tadi saya kata tanpa fikir panjang, terus sahaja buat garis bersilang di dalam kamu punya sisi 4 kitaran. So saya buat macam ni. Okey. Terus saya buat sebab saya tak nak tertukar pasangan. Nanti saya careless mistake kan. Sekarang apa yang kamu dapati adalah kita ada pasangan sudut perluaran bertentangan dengan apa yang kita nak cari, iaitu X dengan Y. Nampak tak? X bertentangan perluaran dengan 111. Dari situ directly kita boleh terus dapat X adalah 1, 1, 1. Nampak lebih senang lagi daripada sudut pendalaman kan? Sudut pendalaman tadi kena ada jalan kerja sedikit. Y terus sahaja kita dapat 102 darjah. Cikgu, macam mana boleh dapat terus? Teorinya. Okey, kalau ini sudut perluaran bertentangan, nilai dia adalah sama. So, itu sahaja untuk teori yang kedua. Okey, so sekali lagi untuk latihan pengukuhan muka surat 53 juga soalan C cuma buat soalan 2, 3 dan 4 sebab soalan 1 tadi saya dah bincang. Okey, kalau kamu perhatikan modul tu tak banyak. Dia ada jalan kerja dia. Okey. So, dengan itu sahaja kelas kita hari ini. Sekali lagi, ada apa-apa nak tanya? Atau tak faham ke? Kalau tak nak tanya sekarang, tak ada masalah. Awak tanya kemudian semasa buat latihan ke, okay? Sepanjang kita kelas matematik ataupun selepas ini. So, ada masa lagi. Ini adalah masa untuk awak buat latihan. Atau tak siap, petang pun boleh, malam pun boleh, bila-bila masa sahaja. Okay? So, itu sahaja. Sekian.